Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Sihat. Afif, macam mana suara? Okey. Seperti biasa, kita alunkan bersama adik-adik di studio, iaitu alunan Fil Quran, iaitu alunan syahdu dengan taranum nahwan. Adik-adik sudah bersedia? Dah. Sudah. Okey, tegakkan badan. Ready? Al-Quran Zatun mahdud Ahadisuha Haqqun fardu Hiya mushidu Fi walahu Min haythu hawaitu Ardu لكن من حيث الذات له لا كل هناك ولا بعض لكن من حيث الذات له لا كل هناك ولا بعض هي لذاته في ترتيبه من حيث ذوق ولا غض والفهم لتلك الذات بالقرآن إياه هو هذا القرض إياه هو هذا القرض. Alhamdulillah, nampaknya kali ini makin mantap alunan Fil Quran. Yang penting, key yang pertama mesti betul dan tepat. Kita teruskan pelajaran kita pada kali ini, iaitu masih lagi dalam hukum bertaranum. Episod lepas kita telah membicarakan itu hukum apa yang pertama? Haram. Sunat. Kemudian yang kedua? Sunat. Kali ini seterusnya kita pergi kepada hukum Harus. Kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan bertaranum ataupun bertaranum harus pada situasi yang bagaimana? Yang pertama, kita lihat tidak mencacatkan Al-Quran. Contoh tajwid. Yang pertama tajwid. Sekiranya kita membaca Al-Quran mencacatkan Al-Quran, kita tidak menjaga tajwid, kita lebih kepada taranum. Dengung yang sepatut 2 harakat, kita lebih-lebihkan. Sepatutnya ra tebal jadi nipis, ra nipis jadi tebal. Sebut perkataan Allah, Allah jadi Allah sebut. Yang akan menjadi mencacatkan Al-Quran. Maknanya tidak haruslah. Yang kedua, tidak mengganggu ketenteraman awam. Macam mana? Sekiranya belajar taranum mengganggu keterangan awam. Macam mana? Contoh. Okey, Amalina, awak tinggal di rumah macam mana? Rumah awak jenis apa? Rumah teres. Di tepi ada jiran, kiri kanan ada jiran. Rumah teres. Okey. Sekiranya jiran di sebelah kiri, sebelah kanan rapat-rapat. Jadi kita hari ini kita belajar taranum nahwan. Kita berbalik rumah, angkat tangan. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wah, bunyi belakang. Sebelah jiran masuk kita. Siapa dia? Baby menangis. Wah, menangis sebab apa? Gangguan daripada suara kita bertaranum. Menangis. Yang pakcik sebelah tu, yang sakit jantung, masuk hospital. Sebab terkejut. Terkejut lah. Mati kawan tu lah. Jadi, itu telah mengganggu ketenteraman awam. Sekiranya mengganggu, hukum dah tidak harus lagi. Dia akan jatuh pada hukum lain. Seterusnya,
tidak menghalang Ketenangan. ketenangan beribadat. Contoh, kawan kita sebelah tengah sembahyang. Jadi, jangan kita baca dengan kuat dan juga dengan bertaranum. Wa laqad ammat bihi famma biha. Kawan ni tengah sembahyang solat Zuhur, solat Asar. Jadi, dengan sendirinya bacaan kita tadi, taranum kita tadi mengganggu ketenangan orang yang sedang beribadat. Kemudian seterusnya, tidak menimbulkan fitnah. Macam mana tidak menimbulkan fitnah? Sekiranya Umi, kata Umi baca, lagu apa Umi minat? Lagu apa? Lagu Bayati ke Nahwan? Kuat sikit. Nahwan. Lagu Nahwan, kata harkat yang kedua. Yang ketiga, Mathalul ladina. Cuba sikit, Mathalul paruh je. Mathalul ladhi. Mathalul. Cuba. Tak ingat ayat. Udah, cuba. Mathalul ladzi. Sekiranya Ustaz dengar, oh sedapnya suara udah. Oh, jadi gila lah. Oh sedapnya suara udah gini. Dah menimbulkan fitnah. Maknanya udah membaca macam tu, dah hukum dia tidak harus lagi. Kalau kita pergi peringkat antarabangsa sekalipun, kita dengar daripada Iran baca, ataupun kita dengar Korea yang antarabangsa yang Johan, Malaysia sendiri ke Indonesia sendiri, kita dengar Korea baca, tak ada lagi sampai keluar daripada Dewan PWTC, semua orang gila semua kerana dengar Korea baca tadi. Kalau sekiranya semua gila, maknanya benda tu menimbulkan fitnah. Jadi kita berehat seketika, dan insya-Allah lepas ini kita akan kembali dalam rancangan Mari Bertaranum. Ya Rabb. Kita masih lagi dalam rancangan Mari Bertaranum. Tadi kita membicarakan tentang hukum bertaranum, iaitu harus. Yang pertama, tidak mencacatkan Al-Quran. Yang kedua, tidak mengganggu ketenteraman awam. Yang ketiga, Tidak menghalang ketenangan beribadat. Yang keempat, Tidak menimbulkan fitnah. menimbulkan fitnah. Kita terus kepada hukum yang kedua pada kali ini, iaitu makruh. Cuba fikir, macam mana kalau kita belajar taranum makruh? Hafif? Tak tahu. Okey. Senang saja. Mengganggu ketenteraman awam. Kalau tadi harus tidak mengganggu. Sekarang ini makruh, sekiranya mengganggu ketenteraman awam. Yang tadi lah, bila kita baca dengan kuat, mengganggu jiran semua sekali. Yang kedua apa? Menghalang ketenangan beribadat. Kawan ni nak takbir. Allah, kawan, wah huzi, terkejut. Allah, masalul. Alah. Jadi mengganggu orang nak beribadat, orang nak semayang. Seterusnya, Melahirkan fitnah. Tadi sekiranya baca saja semua 10 orang gila semua, itu bahaya. Kemudian yang terakhir iaitu menghilangkan khusyuk dan tadabbur. menghilangkan khusyuk dan tadabbur. Maksud di sini, bila kita belajar taranum, kita tak tengok dari segi apa maksud yang tersirat dalam ayat tersebut. Kita tak faham, walau sebaris, walaupun sepatah perkataan kita tak faham. Contoh, kita baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tolakkan suara Allahus samad. Tapi tak tahu apa. Qul huwallahu ahad. Apa dia? Tak tahu. Sepatutnya kita tahu apa isi kandungan dalam surah Al-Ikhlas mengenai keesaan Allah. Kita tahu secara global pun dah memadai. Apatah lagi kita mengetahui dari segi perkataan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, Allah itu esa. Kita tahu ini mengenai keesaan Allah. Qul huwallahu. Kita buat taranum. Qul huwallahu ahad. Dengan sendirinya kita fikir, maksud dia macam ni. Dengan sendiri kita akan baca dengan khusyuk.
Sekiranya menghilangkan khusyuk dan tadabbur, maka hukumnya adalah makruh. Boleh? Boleh. Okey. Kita teruskan iaitu latihan graf dalam tarannum nahwan harkat yang pertama. Kita telah belajar iaitu harkat pertama zalika fadlullah. Cuba buat ramai-ramai 1 2 mula. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Okey, bersama adik-adik ada kertas dan pen, lakarkan graf garis mengikut alunan tarannum nahwan harkat pertama 1 minit daripada sekarang. Dah siap? Amalina dah siap? Dah, okey. Kita lihat graf yang Amalina buat dan juga alunan sekali. Cuba Amalina. Muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir. Okey, jaga-jaga. Asir. Ada ya? Tak ada. Yaumun asir. Kena cepat. Asir. Okey, bagus. Yang kedua. Adik lelaki. Umi sabar ya. Rashid dah sejuk dah. Okey, cuba Rashid tengok. Ustaz tengok. Warna hijau Rashid Baju hijau, pen pun hijau. Angkat tinggi sikit. Okey, cuba alunkan mengikut alunan. Cuba. Muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir. Okey, bagus. Betul. Yaku dia turun situ, graf pun turun dan suara pun turun situ. Okey, bagus. Okey, lah. Adik Umi cuba. Umi. Tengok. Okey. Ni macam ICU ni. Okey, cuba. Angkat tinggi. Okey. Muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadha Yaumun asir. Okey, tak apa dah betul. Dai dia ada gegaran. Okey, adik Umi cuba membuat burdah di situ Bagus adik Umi. Okey, adik-adik di rumah macam mana? Okey, cuba lakarkan sendiri di rumah dan sekiranya ada beza antara katalah adik Umi, cuba angkat adik Umi dengan adik Huda, dua-dua kertas kita tengok. Okey. Berlainan berlainan dia punya graf. Adik Umi mula-mula tak ada turun. Lah tengah bawah ada naik sikit. Huda ada turun. Itu semua tidak menjadi kesalahan sebab seperti mana yang ustaz bagi tahu. Tarannum, okey jatuh. Tarannum Al-Quran, tarannum bil Quran adalah merupakan fleksibel. Dia boleh masuk mana-mana. Muhti'ina ila muhti'ina ila da'iyaku. Muhti'ina ila da'iyaqulul ka. Mana-mana saja boleh turun. Jadi tidak menjadi kesalahan. Cuma bila kita mengalunkan, kita mesti cari yang tempat yang paling menarik. Tempat yang paling menarik dan sesuai untuk turun. Okey, dengar ustaz alunkan. Muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Ustaz memilih hadha sebab apa? Dari segi ayat hadha yawmun asir. Hadha tunjuk, bila tunjuk mesti tekan. Hadha tunjuk ke bawah. Okey? Boleh? Hari ini boleh, semua boleh. Kita berehat seketika dan insya-Allah kembali lepas ini dalam rancangan Mari Bertarannum. Ya Rabb. Seketika.
teruskan rancangan kita, iaitu Mari Bertaranum dengan Taranum Nahwan, sambungan Taranum Nahwan, harkat yang keempat. Kalau sebelum ni, harkat pertama, kedua, ketiga, itu harkat yang ketiga, harkat jawab. Dan harkat yang keempat lebih dikenali dengan dalam Taranum Nahwan, harkat yang menurun. Okey, cuba dengar, Ustaz alunkan. Mesti ingat, Himar, Thumma lam. Cuba. Thumma lam. Ulang lagi sekali. Thumma lam. Yahmilu. Yahmilu. Ha. Ha. Thumma lam yahmiluha. Thumma lam yahmiluha. Okay, alunan sama. Kamathalil. Kamathalil Himari. 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 Yahmilu. Yahmilu. Asfara. Tinggi Thumma lam. Satu dua mula. Thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Dalam harkat yang keempat, adik-adik perlu berhati-hati apabila tangga menurun. Okey, bila kita menurunkan suara, Thumma lam yahmilu. Ha. Turun, kita tarik. Turun, tarik. Thumma lam yahmilu. Milu. Ha. Kamathalil. Turun. Kamathalil himar. Tarik balik. Himari yahmilu asfara. Satu, dua mula. Thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Okey, kita dengarkan Arami. Cuba tarik nafas. Thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Okey, apabila dia turun, lemas Arami. Thumma lam yahmiluha kamathalil. Dia tak jumpa naik balik. Jadi hati-hati. Seperti mana Ustaz cakap, bila turun mesti naik balik. Cuba Huda. Thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Okey, bagus, tak cukup turun saja. Thumma lam yahmiluha kamathalil. Mana pergi tu? Kamathalil. Huda cuba. Umi. Cuba. Thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bagus, excellent. Kali ni excellent Okey, adik Afif cuba. Thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Okey, semua sekali, satu, dua, mula. Thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perhatikan masa turun Language mana? Body language mana? Udah dah tak ada body language gerak. Umi ada sikit. Rashid ada. Arami keras. Arami cuba gerak sikit Thumma lam yahmiluha kamathalil himari. Satu, dua, mula.
لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Adik-adik di rumah macam mana? Boleh ikut harakat dia keempat, nahwan. Untuk pengetahuan semua, adik-adik, harakat nahwan yang keempat adalah harakat yang mencabar kerana susunan menurun dia, mesti kita perlu berhati-hati, mesti cermat. Thumma lam yahmiluha kamathalil himari. Dengan sendiri, nafas kita akan buang begitu saja. Jadi, lepas ni Ustaz mahu adik-adik baca mana-mana ayat, cuba alunkan harakat yang keempat, mana-mana. Qul huwallahu ahadun. Sambung je. Qul a'udzu birabbin nas. Wadduha wal-laili idza saja. Cuba adik-adik alunkan secara qita'ah, kemudian sambung sendiri ya. Okey, kita berhenti setakat ini. InsyaAllah kita akan sambung harakat yang ke-5 pada episod yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam rancangan Mari bertaranum. Ya